Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122 30 November 2020, hari yang terakhir untuk bulan ini tapi hari yang baru untuk minggu ini. Gaz, selamat pagi Gaz. Selamat pagi Jon. Ni dah Monday Blues. Biasalah setiap hari Isnin ni mesti ada tersasul nama sikit. Tak apa. Jadi hari ini, bak kata Jon tadi, adalah hari terakhir untuk bulan November, tetapi hari yang baru untuk minggu ini, itulah kata orang pejam celik tak rasa Jon. Kita dah sampai ke penghujung tahun. Betul. Kalau anda berada di sekitar Kuching pada hari ini, mungkin anda boleh lihat ya semasa memandu pada pagi tadi, keadaan sangat diselubungi dengan kabus yang tebal Jon. Ya, Dan kata orang ni selalunya kabus tebal ni maksudnya cuaca panas. Ya. Jadi makcik-makcik, adik-adik, kakak-kakak di rumah ya, mana ada baju masih lembab ke apa, Nak masanya nak menjemur. Mana nak cadar tilam jemur time tu. Segala semua di rumah yang kering. Tapi kepada anda di rumah kami mengucapkan terima kasih kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Dan baik, kami akan mulakan seperti biasa dengan perincian COVID-19. Baiklah, saya akan mula dulu dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia semalam 29 November 2020. 1,300 kes baru direkodkan semalam dan menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, Kuala Lumpur catat kes paling tinggi iaitu 493 kes, diikuti Sabah 290 kes, Selangor 238 kes. 3 kematian dilaporkan menjadikan jumlah korban meningkat kepada 357. 116 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi, 42 kes memerlukan bantuan pernafasan. Dan mungkin Gas dikongsikan perincian. Baik, untuk perincian COVID-19 di Sarawak, setakat semalam 29 November 2020, Sarawak merekodkan sifar kes positif COVID-19 untuk 3 hari berturut-turut. Menjadikan keseluruhan jumlah kes positif kekal sebanyak 1,062 kes. JPBNS turut memaklumkan tiada kluster baharu dikesan dengan 6 kluster masih aktif iaitu kluster Besi, kluster Jalan Abel, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill dan kluster Wisma Saberkas. Juga setakat semalam 2 daerah iaitu Kuching dan Miri kekal berstatus kuning manakala 38 daerah lain berstatus hijau. Walaupun kita merekodkan sifar kes positif, tetapi ingat jangan leka, jangan terus alpa. Betul. Kita sama-sama ratakan lengkungan pandemik COVID-19 ini. Perincian seterusnya Jon, Finas Cawangan Sarawak tidak lupa terhadap penggiat seni tempatan. Pihak Finas Cawangan Sarawak berusaha mengumpul maklumat para penggiat industri seni termasuk artis pelawak negeri ini untuk diberikan bantuan lebih-lebih lagi semasa pandemik COVID-19. Ahli Perbadanan Finas Datuk Nurhayati Ismail semalam telah mengunjungi kediaman pelawak veteran dan pelakon drama radio RTM terkenal tempatan Datuk Yepni Adnan pada Majlis Program Finas Prihatin 2.0. Ujar Datuk Nurhayati, seramai 10 orang penggiat seni di Sarawak telah menerima bantuan CSR daripada Finas sepanjang 2 kali program Finas Prihatin berlangsung. Baguslah inisiatif tu. Betul. Jadi itulah antara perincian berita yang kami nak kongsi. Tapi jap, ada satu lagi yang saya nak kongsikan. Kita tahu Alif Sata dah pun lebih daripada seminggu disahkan positif COVID-19. Betul. Dan semalam Alif Sata sempat berkongsi dekat media sosial beliau bahawa beliau rasa terharu apabila jiran tetangga di kawasan perumahan beliau menolong keluarga Alif Sata yang tengah kuarantin di rumah untuk hantar makanan, buang sampah di rumah. Jadi dalam caption yang Alif Sata tulis, dia cakap faith in humanity restored, dan dia sangat terharu atas pertolongan yang diberikan oleh jiran-jiran beliau. Keadaan Alif Sata sekarang ini bagaimana Jon? Dia stable, tapi masih lagi dalam di hospital, di kuarantin. Dan datuk beliau yang juga disahkan positif sebelum ini telah pun disahkan negatif. Alhamdulillah. Dan sudah sembuh, dan Alif Sata masih lagi berada di hospital untuk menunggu menjadi keadaan lebih Apapun kita harapkan agar Alif Sata dan keluarga terus cepat sembuh. Dan untuk kita semua, orang kata sentiasa itulah, kalau sakit ada rasa macam nak demam ke, jangan lupa makan ubat terus. Mari kita elakkan simptom-simptom ini daripada menjangkiti orang lain. Akhir sekali, kita ada satu lagi perincian sebelum kita berhenti rehat. KKMM tambah baik maklumat COVID-19 dalam pelbagai bahasa. Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM, Datuk Saifuddin Abdullah sedang menambah baik penyampaian mesej mengenai pandemik COVID-19 khususnya dalam bahasa Mandarin dan Tamil. Begitu juga bagi penduduk di Sabah dan Sarawak, kementeriannya juga sedang menambah baik penyampaian
penyampaian dalam bahasa Kadazan dan Iban. Tambah beliau, rakyat Malaysia kini sudah mula letih dan tertekan untuk berhadapan dengan pandemik COVID-19. Justru mesej yang KKMM akan sampaikan juga akan sentiasa diperbaharui dan ditambah baik dari masa ke masa. Ini berita baik untuk kita. Betul. Sama-sama #kita jaga kita. Kita masih belum menang. Kembali berehat. Jumpa selepas ini. Hello, hai. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Jess? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango ataupun sedang mandikan kucing ataupun sedang Main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Jess? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar, macam mana? Boleh tak? Hantar je Gas, Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi.
Hai, jangan lupa saksikan Sejahtera Asia hari Rabu ini sebab kita akan bersama dengan seorang artis yang sangat istimewa, sangat terkenal dan banyak perkongsian yang beliau kongsikan bersama dengan Gas. Jadi pada Rabu ini kita akan bersama dengan So Wincy. Jadi jangan lupa saksikan Sejahtera Asia hari Rabu 7.30 pagi hanya di TVS. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Jika anda terlepas siaran Sejahtera Asia sebelum ini, jangan risau, boleh cari kami Sejahtera Asia di YouTube TVS. Juga sekiranya anda punyai sebarang komen ataupun cadangan yang hendak anda kemukakan kepada kami, hantar sahaja ke laman sosial kami Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tadi John promo. Ya, kan Dr. So Wincy hari Rabu hari ini. Bisa. Jadi jangan orang kata tertinggal episod itu kerana semasa Gas menemu bual Swincy, temu bual itu John memang panjang lebar tetapi penuh dengan inspirasi dan cerita daripada selebriti Swincy ini. Baik, kalau kita lihat brand gitu. Dah teruskan. Kalau kita lihat apa kelainan di set Sejahtera Asia pada hari ini John? Okey, pada pagi ni seperti yang kita boleh lihat depan kita ni ada drone. Dan saya memang sangat minat dengan drone ni sebenarnya tapi tak pandai nak guna. Pernah dah try sebenarnya. Dan pada pagi ni guys kita akan bersama dengan dua orang tetamu. Betul. Iaitu Winston Lim, Kapten Bersekutu dan juga Zahir Zakaria. Selamat pagi, selamat datang ke Sejahtera Asia. Selamat pagi. Selamat pagi, apa khabar? Bagus. Bagus. Ya, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan ini. Ya. Sama-sama. Sebelum kita mulakan temu bual kita, lebih lanjut kita nak tanya dulu. Drone jenis apakah ini? DJI Phantom. DJI Phantom. Okay, DJI is the brand dan range-nya adalah jenis Phantom. So drone Phantom ini lebih sesuai sebab ada landing gear. Okay, so dengan ada landing gear seperti ini kita lebih senang mau mendarat dan itu take off dari board. Ya gitu. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai drone, kita tahu bahawa Kapten Winston Lim adalah Kapten Bersekutu untuk unit drone APM, Angkatan Pertahanan Malaysia. Jadi kita tahu bahawa APM sangat penting untuk menerapkan elemen kesiapsiagaan dalam kalangan masyarakat. Jadi mungkin boleh diceritakan antara peranan APM secara keseluruhannya dan untuk unit drone secara khususnya. Oh ya, okey. Persepsi orang ramai terhadap pertahanan awam adalah mereka selalu dipanggil untuk menangkap ular, hapuskan sarang lebah, Betul. dan sebagainya. Itu persepsi orang. Ya, itu persepsi orang. Okey. Sebenarnya peranan pertahanan awam adalah untuk melindungi warga negara. Okey, melindungi warga negara pada masa perang. Okey, pada masa Peperangan dahulu kan? ya, kita melindungi warga negara dari serangan tentera. Betul. Okey, dan pada masa yang damai kita melindungi warga negara daripada bencana. Ya, tragedi. Bencana. Jadi bencana ada dua jenis. Betul. Jenis pertama yang bermusim. Jadi bermusim seperti bencana banjir. Setiap tahun dia akan ulang pada masa yang sama. Masa seperti musim monsun yang kurang lebih agak sama. Yang boleh expected. Boleh dijangka. Dan satu lagi bencana yang tidak dapat dijangka. Seperti bencana earthquake itu gempa bumi runtuh ke apa begitu. Okey. So prinsip ini berdasarkan prinsip kecemasan iaitu biasa kita mengikuti pencegahan, pengurangan, penyediaan, selepas itu respon ataupun pemindahan kecemasan dan lastly is pemulihan. Jadi itu untuk menghadapi bencana kita ada itu peringkat-peringkat yang seperti ini. Okey, ini adalah yang standard. Dan satu lagi APM iaitu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, kita pun memainkan peranan sebagai sekretariat. Okey, sebagai sekretariat dalam pengurusan bencana. Begitu.
Jadi macam sekarang ni dengan adanya COVID-19, ya. banyak juga macam ada dalam komiti JPBNS. Ya, kita Memang bekerjasama dengan JPBNS. Ya, kita sebagai sekretariat kita akan urus setiap. So all the function dengan agensi-agensi yang terlibat. Faham. Jadi itulah John kata Winston dan Encik Zahir. Ingat APM ini bukan semata-mata penangkap ular, pemusnah sarang lebah. Tapi boleh juga. Tapi boleh boleh juga. jugalah. Boleh Tugas juga. mereka lebih besar. lebih besar. Beban yang mereka pikul itu lebih berat. Jadi kepada kita kena sentiasa bersiap sedia untuk terus peka terhadap persekitaran kita agar dapat juga membantu tugas mereka, John. Dan kalau kita lihat satu daripada 5 komponen pertahanan menyeluruh atau kita panggil sebagai singkatannya HANROH adalah kesiapsiagaan awam, dan APM bertanggungjawab menyelia semua aktiviti dalam komponen kesiapsiagaan awam ini. Secara ringkasnya Encik Zahir, apa antara program mungkin diadakan di peringkat sekolah untuk menyemai ataupun membudayakan kesiapsiagaan dalam kalangan masyarakat ini? Okey, kalau dari segi aktiviti lah untuk murid-murid sekolah ni biasanya ada. Tapi kalau bahagian spesifik unit drone, kita akan untuk melawat lah. Tapi berpandukan pada sekolah lah. Kalau guru besar atau pengetua ingin untuk mengetahui untuk apa yang peranan unit drone. Jadi nak tahu lebih lanjut apa peranan unit drone, lebih-lebih lagi masa musim pandemik COVID-19 ini. Selepas ini kita kembali dalam Sejahtera Asia. Kita rehat kejap.
Kembali bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya John dan juga Gas. Dan sebelum kita berehat tadi, kita sempat menyaksikan video di mana unit drone JPM memantau kawasan-kawasan yang banjir, dan itulah antara tugas-tugas unit drone untuk Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Dan pada pagi ini kita masih lagi bersama dengan Winston Lim, Kapten Bersekutu, dan juga saudara Zahir Zakaria. Jadi seperti yang kita lihat video tadi, drone mereka memantau kawasan yang banjir. Jadi macam adakah daripada pemantauan tersebut kita boleh tahu macam boleh agak-agak kedalaman air itu ataupun dah mencapai paras bahaya di mana penduduk perlu evacuate? Ada macam mana kita nak tahu dari drone? Okey, biasa dari dari aerial imaging kita akan mendapat info yang lebih tepat. Jadi kita dapat tahu berapa luasnya kawasan yang itu terjejas. Jadi kita akan buat decision lah based on apa yang kita dapat dari udara. Sebab kalau kita di darat, kita susah mau bayangkan coveragenya macam mana ataupun efeknya sampai macam mana gitu. Ya. Jadi macam Kapten Winston tadi cakap bahawa Kapten Winston tadi cakap apa tadi macam banjir ini dah dijangka. Jadi adakah pemantauan daripada drone ini dilakukan sebelum banjir itu berlaku ataupun dah tengok hujan lebat baru start turun untuk menilai ataupun ya, kalau menurut prinsip kecemasan kita, so biasa sebelum ia berlaku kita sudah tahu musim monsun akan datang. Jadi kalau boleh kita usahakan buat pencegahan terlebih dahulu. Ya, kalau boleh yang boleh buat pencegahan, kita mencegah terus. Kalau tidak dapat, kita akan pengurangan. Jadi kerajaan dia akan usahakan untuk memperluaskan peparitan gitu untuk mengurangkan masalah banjir kalau boleh. Jadi kalau tidak dapat, kita akan buat penyediaan untuk menghadapi bencana yang akan datang tu. Penyediaan itu dari segi rescue, dari segi rescue evakuasi. Sebab kalau suasana yang kita tidak dapat mencegah ataupun mengurangkan, kita akan buat persiapan untuk pemindahan, evacuate itulah yang penduduk sana kah apalah. So after that, when the bencana tiba, kita akan respond accordingly. Okay, kita akan respond accordingly, and then selepas bencana kita kena ada structure ataupun proses untuk pemulihan. Gerak kerja dia. Gerak kerja macam mana kita mau memulihkan semula balik untuk jadi sebelum, semasa dan selepas. Itu. Jadi itulah Dan baru-baru ini kalau kita lihat John, situasi di Stinggan Sebiu di Bintulu dilanda banjir pada Sabtu yang lalu, dan kita lihat mereka terpaksa digerakkan kepada pusat pemindahan sementara dek kerana air yang melimpah ruah masuk ke dalam rumah mereka. Jadi ini merupakan satu keadaan yang bahaya, lebih-lebih lagi masa pandemik COVID-19 ini. Jadi Encik Zahir mungkin sebagai salah seorang anggota APM, antara tips lah kepada mangsa banjir ini supaya mereka dapat menangani bencana ini dengan lebih efektif. Okey, dari segi tips-tips dari pengalaman semasa dalam dalam pasukan ini, tips-tipsnya kalau boleh, kalau contoh sejarah pada setengah kawasan itu pergi banjir, mungkin kalau boleh pada setiap isi rumah, kalau boleh mereka perlu berpindahlah. Kalau dah tahu kalau musim monsun yang sudah ditetapkan pada kalender kan, kalau lagi-lagi kintai. Kalau kintai itu kalau dalam amanat Sarawak kan kita boleh nampak yang dari segi berapa paras meter kintai itu. Mungkin kalau boleh isi rumah tu, setiap rumah tu mereka perlu plan lah. Kena bersedia lebih awal. Mungkin mereka boleh pindah ke rumah saudara atau mana ibu bapa atau adik-beradik kalau boleh. Itu musim banjir. Sekarang ini kita tahu musim pandemik COVID-19 lagi kan. Kita tahu bahawa pandemik COVID-19 ini senang nak merebak. Ini ditambah lagi dengan medium air banjir dan sebagainya. Jadi ia memudahkan risiko penularan ini untuk terus meningkat, John. Jadi kita nak tahu juga peranan APM ini semasa musim pandemik COVID-19 ini secara amnya, Encik Kapten Winston. Okey, secara amnya Angkatan Pertahanan Awam APM mainan peranan sokongan. Dari kita
sokongan dari segi pelaksanaan dan pengurusan begitu. Nah, itulah itu adalah peranan APM ini. Ya. Dan kalau tak silap APM juga mungkin unit-unit lain ada terlibat untuk pengawasan di pusat kuarantin. Kita nak tahu sebab drone ada dekat depan ni, mungkin ada berapa jenis drone yang digunakan semasa mungkin operasi SAR dan sebagainya. Ada berapa jenis sebenarnya yang digunakan oleh APM, Kapten? Okey, drone yang mainstream untuk search and rescue ataupun tinjauan bencana, kita menggunakan jenis Phantom inilah. Okey, Phantom ini adalah Phantom 3. Ini adalah jenis yang terawal dahulu pada tahun 2015 bila kita start operasi kita. Okey, satu model yang lain kita menggunakan drone Inspire. So Inspire lebih besar, kuasa lebih tinggi dan mampu membuat penghantaran dan lepas barang-barang seperti walkie-talkie ataupun pertolongan cemas dan sebagainya dan tali ke gitu. Juga John sedia maklum APM daerah Kuching sudah bersiap sedia untuk menggerakkan aset bagi menghadapi musim monsun Timur Laut MTL yang dijangka melanda Kuching awal tahun hadapan. Justru kita nak tahu juga apakah sebenarnya antara persediaan oleh APM sekarang ini, terutamanya unit drone untuk menangani fenomena MTL ini, Kapten. Okey, biasanya untuk musim yang akan datang ini, kita selalunya bekerjasama dengan bahagian operasi untuk membuat tinjauan kawasan-kawasan dan kita akan planning, rancangkan macam mana kita boleh handle bila banjir itu berlaku. Biasanya gitu. Jadi itulah lebih jelas lagi orang kata pemahaman kita terhadap tugas APM ini. Tapi sebelum itu kita nak saksikan video yang telah diambil oleh salah seorang wartawan kami mengenai kuarantin pelajar yang pulang ke Sarawak dan diuruskan juga oleh APM. Saksikan. Jom. Mula pada hari itu, seramai 598 pelajar yang akan landing di Airport Kuching bermula pada 11 pagi tadi sehingga ke malam nantilah untuk satu flight untuk flight hari ini. Dia orang akan balik mengikut daerah masing-masing dan dihantar oleh pihak yang telah diuruskan oleh pihak Unimas. Mana yang balik ke Betong, dia orang akan balik ke Betong. Sekiranya zon tersebut adalah zon hijau seperti Lubuk Antusi Aman, dia orang akan dikuarantin di hotel-hotel daerah sendirilah. Di Kuching akan dikuarantin di Kuching. Kami balik daripada KL. InsyaAllah dalam petang tu kami akan ke Bintulu, akan diuruskan oleh semua Sarawak volunteer. So antara peraturan yang kami perlu ketahui, yang pertama kami perlu kuarantin dekat rumah selama 14 hari, sekiranya 2 minggu lah. So sekarang tu kami ada guna tangan tu akan track kami dekat situ melalui GPS semua. So bila pakai tu ada peraturan, kiranya pukul 8 malam hingga 8 pagi kami mesti scan berdatuk. Lepas seminggu kami pakai tu, kami mesti pergi klinik kesihatan kerajaan untuk buat saingan COVID-19. Semasa kuarantin di hotel, dia orang akan tetap duduk di hotel dan tidak boleh keluar sama sekali sehingga keputusan swab mereka adalah negatif lah. Dan hari ke-7 dia orang akan diambil swab bagi memastikan dia orang dalam keadaan sihat. Okay, untuk makanan, pihak kita telah menguruskan seperti orang Islam yang berpuasa, dia orang akan diberi seperti makan sahur dan waktu berbuka dia orang akan diberi makan berbuka lah. So manakala yang bukan Islam, dia orang akan diberi seperti biasalah, makan yang diuruskan oleh pihak hotel itu juga. I'm very happy to be back, very grateful. Thank you to the government and all the authorities for making this possible. And we will be home quarantine for 14 days. We will have to check in every day, 2 days, one morning, one at night. And after 14 days, we can take out our tag. And on the 7th day, we have to go for a swab test. Yeah, so 14 days is for the good of our nation, of our country.
Balik tu adalah lega lah satunya sebab dapat balik dapat sama dengan keluarga. And then kami pun ada duka cita sikit sebab ada juga kawan yang masih ada dekat IPT masih. Untuk yang berada di rumah, dia orang akan dipasangkan wristband selepas landing, dan dia orang akan dipasang wristband, dan setiap hari selama 2 kali sehari mereka perlu melaporlah dalam app yang telah diberi, panduan yang telah diberi. 8 pagi dan 8 malam mereka kena memastikan keberadaan mereka dan melapor di dalam app tersebutlah selama 14 hari. Saya juga difahamkan ada di kalangan mereka tidak dapat balik ke rumah dan akan menjalani proses kuarantin dan akan ditempatkan di hotel-hotel yang telah disediakan mengikut daerah masing-masing. Biarpun sedih sebahagian daripada mereka tidak dapat balik ke rumah, namun langkah dan proses ini penting bagi memastikan pandemik ini tidak terus menular. Laporan Lukman Muhammad bersama juru kamera Fikri Razak. Duduk rumah, kita jaga kita. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia, dan antara cabaran APM ini, John, bukan sekadar orang kata menghapuskan sarang lebah, menangkap ular, tetapi cabaran untuk menerbangkan drone itu juga yang perlu mereka titik beratkan. Dikabarkan, Encik Zahir, burung helang ini merupakan musuh ketat kepada drone ni. Jadi boleh tak ceritakan sebenarnya bagaimana burung tu boleh mengganggu mungkin operasi SAR yang dilakukan oleh unit drone? Okey, untuk semasa penerbangan drone ni diparas dalam 10 hingga 15 meter. Okey, dari jauh burung helang akan mengesan bunyi. Sebab drone ni kalau kita fly, kalau kita terbang, dia akan mengeluarkan bunyi macam zzz, buzzing. Buzzing lah. So benda tu pada burung-burung ni, bukan sahaja burung helang, burung yang ada spesies yang lain akan merasa terancam. Sebab bila kita menebang di sesuatu kawasan, sebab setiap pokok-pokok kan mesti ada sarang-sarang. Okey. So jadi bila mereka terdengar bunyi dari jarak jauh dalam berapa meter, so mereka akan mengesan dari mana bunyi itu datang. Dari situ mereka akan memanggil sekelompok dia punya tu akan datang, kawan burung yang lain menyerang drone ini. Jadi bagaimana mungkin Captain Winston mengetuai unit drone ini pada masa itu menangani serangan burung tu? Biasa sebelum kita fly di mana-mana tempat, kita mau cek dulu suasana surrounding untuk memastikan tak ada burung helang. Begitu. So kalau burung helang attack drone tu, macam mana lari? Macam mana nak elak? Dia ataupun selalu kalau helang dia attack dia dengan dia punya claw. Dia punya claw. Kalau attack dengan dia claw, tangkap. Dia tangkap. Lepas tu propeller akan mati. Lepas tu dia akan jatuh. Okay, kalau drone terjatuh kat tempat yang jauh, paksa carilah. Ya, terpaksa cari. Tapi kalau tapi ni ada GPS lah. Ada GPS, tapi bukan senang jugalah. Itulah, kalau jatuh tengah-tengah hutan ke pokok. Sebab GPS pun dalam jarak 3 sampai 5 meter gitu. Tidak tepat tidak sangat. Tidak cun. Lalu satu lagi is biasa tempat pencarian kita di sungai. Sebab Sarawak kebanyakan sungai. Jadi kalau terjatuh terhempas di sungai, memang sudah gone case lah. Kalau di hutan rimba, pohon atas-atas kita susah pun mau naik atas pun kira
itulah donation. Itu cabaran orang kata kalau hilang di betul. tempat-tempat yang susah nak dicari. Dari segi bekalan tenaga bateri tu. Kalau kita di kawasan pedalaman, kawasan hutan, kawasan sungai, susah nak charge dan sebagainya. Macam mana Kapten? Oh ya, betul. Okey, biasanya untuk satu tim kita ada 4 biji bateri. 4 biji bateri. Sebiji bateri biasanya boleh tahan setengah jam. So biasa pada search and rescue kita selalunya menggunakan bot ke tapak pencarian. Dari sana kita baru fly. Jadi kalau kita fly dari pusat kawalan sudah membazirkan bateri untuk ke tapak pencarian. So gitu. Jadi drone ni dah pun membuktikan bahawa search and rescue itu boleh dijalankan dan banyak pencarian ataupun operasi yang dah pun berjaya. Jadi mungkin dengan unit ini, di spesifik unit, apa yang antara operasi yang menjadi signifikan yang berjaya dengan drone? Dengan adanya drone ni, mungkin apa jasa drone ini untuk menjayakan operasi SLR tu? Ya, betul. Okey, biasanya kalau for search and rescue kita akan asingkan kerja kita. So tempat pencarian yang anggota darat boleh sampai, kita kasih anggota darat saja. Untuk tempat yang susah mau masuk, kita menggunakan drone. Seperti di sungai. Ya. Kalau berlaku di hutan, biasanya anggota darat yang pergi. Jadi kita akan menggunakan drone untuk tinjauan atas. Kalau ada sungai kecil, kita dari atas. Sebab kalau di hutan, biasanya kalau ada sungai yang kecil ke apa, biasa ada clearing. Jadi kita senang sikit menggunakan drone untuk pencarian dekat sungai. Mungkin insiden yang nelayan yang diceritakan oleh Kapten sebelum ini juga berjaya menemui. Because that one, the nelayan, dia pun macam orang tua. So botnya tak ada minyak. So floating for I think 2 days, 2 hari. Gitu. Jadi kita menggunakan bot mencari and then kita fly the drone. Fly the drone and then finally kita terjumpa botnya yang floating lah. Dan lepas kita mendekati menemui dia, tapi dia dalam keadaan yang sangat lemah lah. Tapi sempat diselamatkan. Sempat diselamatkan. Kebanyakan kes search and rescue kalau di Baham Buaya boleh dikatakan 100%. Kita cuma cari mayat saja. Tapi itulah jasa drone ini diterjemahkan dengan Cik Zahir, kalau boleh terangkan dengan simbol drone itu. Simbol itu menunjukkan beberapa operasi SAR telah berjaya dibantu oleh unit drone ini. Mungkin dari segi kemahiran asas yang perlu ada pada anggota unit drone ini, sebab kita tahu nak mengendalikan drone ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin kemahiran asas perlu ada. Cik Zahir. Okey, untuk kemahiran asas lah yang mesti ada pada untuk pengendali drone lah. Bagi saya, dulu saya memang memang orang kata mahir lah. Bukan semahir itu, tapi macam mana kita akan diliran naik, pergi mencari, tahu di mana halangan, dari segi burung-burung, kita mesti tahu. So jadi untuk dalam unit drone ada latihan khusus lah. Ada latihan kursus. Dengan cerita latihan itu dinamakan sebagai drone pilot training. Dan kepada anda di luar sana, John, yang mungkin mempunyai drone sendiri di rumah, juga dengar cerita boleh menjadi sukarela untuk operasi SAR bersama dengan APM. Selepas ini kita tanya Kapten dan Encik Zahir hanya dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Masih lagi bersama dengan Kapten Winston Lim dan juga saudara Zahir Zakaria. Dan kepada anda yang mungkin ada drone dekat rumah, yang mungkin nak bekerjasama ataupun nak menolong secara sukarela, jom kita tanya mereka. Adakah kalau public, kalau orang awam ada drone mereka sendiri dan mereka nak tolong, nak sukarela untuk terbang, untuk mencari, adakah boleh? Boleh. Dialukan? Dialu-alukan. Okey, sebenarnya unit drone adalah unit pakar sokongan. Okey, unit pakar sokongan ataupun specialist support unit kepada bahagian operasi pertahanan awam. Okey, dan anggotanya terdiri daripada sukarelawan-sukarelawan yang mempunyai aset-aset ataupun kemahiran yang tertentulah yang diperlukan. Okey, so dan ingin menyumbang kepada masyarakat lah. So our idea is we help our own. We help our own. So kita jaga masyarakat kita sendirilah. Begitu. So kalau mereka yang ingin menyumbang, mereka boleh menyertai unit drone kita, dan kita akan buat training untuk mereka, especially lebih terperinci lah, focus on search and rescue technique. Sebab for drone is a very new technology, and kalau untuk search and rescue memang sangat baru. So we are consider 5 tahun. Boleh dikatakan sangat baru sebab agensi yang dengan rasmi menggunakan drone untuk operasinya adalah kita lah. Yang pertama di Sarawak? Bukan, di Malaysia. Di Malaysia? Di Malaysia. Kita lah Pertahanan Awam Sarawak adalah yang the first one, the pioneer. So we try a lot of new things lah. We try a lot of new things, and then dari operasi-operasi yang kita pernah jalankan, kita record our experience, and then we train, we develop kita punya training material in-house. Based on our training material, and then we train on in-house lah. Sebab kalau mengendali drone sebagai hobbies, sangat senang. You can fly from the ground, tak ada apa-apa cabaran. Tapi kalau untuk search and rescue ataupun bencana, selalunya keadaannya lebih rumit dan berisiko tinggi. Sebab contohnya seperti di Sarawak, kawasan kita ada banyak sungai. Jadi kalau kes orang hilang ke atau bahan buaya, selalunya berlaku di sungai. So jadi kalau di sungai, kita terpaksalah menggunakan bot ke tapak kejadian, ke tempat kejadian. Kita harus fly dari bot. It's not easy. It's not easy, lebih rumit because ada ombak lah, ada angin lah, begitu. So kita dilatih untuk macam mana mau mendarat dan take off dari bot. Gitu. Jadi Kapten Winston, itu juga saya kira merupakan kebaikan kepada mereka yang memiliki drone di luar sana. Kalau sebelum ini menerbangkan drone secara orang kata hobi, tetapi kali ini kita boleh belajar daripada APM sendiri, drone pilot training, bagaimana untuk mengendalikan drone ini dengan lebih cekap. Itu kebaikan yang diperoleh. Jadi kepada anda di luar sana yang mempunyai drone, boleh turut serta dalam sukarelawan, terutamanya untuk operasi SAR ini, tetapi kena undergo ataupun lalui training ini dahulu. Boleh diceritakan tak apa pengalaman mencabar personally untuk Encik Zahir semasa melakukan operasi SAR, menerbangkan drone ini? Okey, pengalaman lah untuk semasa mengali drone semasa SAR ni. Gemara tu ada. Dia tak boleh panik kan? Boleh panik. Gas memang tak boleh lah ni. Sebab memang tak boleh. Perasaan rekreasi dengan semasa mencari mangsa-mangsa ni, perasaan memang lain. Takut ada, kita emosional pun ada. Sebab kita ingin mencari pada mangsa yang hilang, yang mati lemas, kena bahan buaya. So, of course, kalau saya kalau nak fly, saya perlukan buddy, partner. Buddy ni atau partner kita panggil spotter lah. Biasanya mereka akan bantu. Okay, cool down. Okay, cool down. Then kalau dia tak boleh nak handle, kita
bagi dengan supporter. Jadi yalah Captain Ya. Winston dan Encik Zahir, secara ringkas John, untuk penonton Sejahtera Asia, kita tahu bahawa malang tidak berbau. Jadi mungkin apa antara pesanan kepada mereka di luar sana, secanggih mana pun teknologi yang ada pada unit drone APM ini dan sebagainya, tapi sekiranya kita tidak ada kesedaran diri untuk bersiap sedia terhadap sebarang kemungkinan, tak ada gunanya juga kan. Jadi mungkin pesanan kepada masyarakat di luar sana, Captain. Oh, okay. Biasa for bencana, we just have to be prepared lah. Be prepared. Jadi kalau macam bencana yang boleh dijangka, kita boleh buat persiapan terlebih dahulu. Okey, kalau untuk bencana yang tidak boleh dijangka, mungkin kita pun boleh buat persiapan seperti first aid kit, Basic knowledge. Basic knowledge on first aid, and then begitulah. Mungkin bagi Encik Zahir sendiri, mungkin ramai orang nak tahu ni, kalau mungkin ada orang terjatuh ke daripada tingkat tinggi dan sebagainya, mungkin kita sebagai public tak tahu kan Encik Zahir, kita nak lebih-lebih masa pandemik COVID-19 ni, kita nak approach, kita nak contact, nak bantu, apa sebenarnya langkah terbaik kita sebagai public ni Encik Zahir? Okey, langkah terbaik kalau untuk kalau kita jumpa mangsa-mangsa di atas jalan atau yang Encik Gas yang beritahu, sebagai orang awam, kita first thing kita call 999 untuk bantuan ni. Kalau boleh, kalau yang dah tahu nombor direct kepada PIKOT untuk pusat daerahnya untuk APM ni di Kuching, boleh call direct. Jadi seeloknya jangan buat kontak, kita hubungi terus pihak yang berkaitan, pihak yang berkuasa. Itu Ya. langkah terbaik John. Terima kasih Captain Winston. Terima kasih Terima kasih. Encik Zahir. Itulah sedikit penerangan mengenai tugas mereka dalam unit drone APM ini. Itulah panggil ataupun telefon 999 sebab 999 ni perspektif orang hanya untuk polis sahaja, sedangkan John untuk 999 ada 5 unit gabungan iaitu polis, bomba, hospital, agensi penguatkuasaan maritim dan APM. Jadi orang kata hari ini kita dah tahu apa yang perlu kita buat sekiranya kita menghadapi kecemasan dan sebagainya. Betul. Mungkin John esok kita akan jumpa lagi penonton kita. Yap, esok kita jumpa. Jangan lupa siaran kita setiap pagi pukul 7.30 pagi dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Hai, jangan lupa saksikan Sejahtera Asia hari Rabu ini sebab kita akan bersama dengan seorang artis yang sangat istimewa, sangat terkenal dan banyak perkongsian yang beliau kongsikan bersama dengan Gas. Jadi pada Rabu ini kita akan bersama dengan So Wincy. Jadi jangan lupa saksikan Sejahtera Asia hari Rabu 7.30 pagi hanya di TVS. Hello, hai. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Cik? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango ataupun sedang mandikan kucing ataupun sedang main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Cik? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je Gas, Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi.